kita sambung tajuk kita tadi. Baik. Tadi maaflah tadi video tadi nampak tak nampak semua yang saya ajar. Bahagian atas ni tak nampak. Tapi tak apa, saya tunjukkan sekali lagi dengan menggunakan kedua-dua gambar rajah, dengan menggunakan kaedah AE sama dengan AS dan juga menggunakan kaedah suntikan bocoran. Di manakah lompang deflasi berada. Okey. Baik. Yang pertama sekali, kalau kita lukis rajah macam ni. Saya tu kecil sikit ya. Katakan di sini ya. Keseimbangan pendapatan negara berlaku di sini ya. Y. Ini adalah Y pendapatan negara, ini adalah A, E. Okey, ini garisan 45 darjah lah ya. 45 darjah. Ini adalah titik Y, AE sama dengan Y ataupun AE sama dengan S ya. AE sama dengan S. Dan keseimbangan pendapatan negara tercapai di sini ya. Andaikan, okey, andaikan ya, pendapatan negara keseimbangan adalah di sini. Pendapatan negara guna tenaga penuh adalah DYF. Okey, DYF. Maka ekonomi kita yang sebenar kita capai pada Y. Kan? Dan ekonomi yang kita nak capai, okey, YF berada lebih jauh lagi. Jauh lagi nak sampai. Contohnya berada di sini. Kan? Berada di sini. Kan? Jadi kita mengalami kekurangan Y, okey, sebanyak jarak inilah. Okey, jarak ini. Kita mengalami kekurangan Y sebanyak YF. Dan saya dah sebut tadi bahawa ini kita panggil apa? Jurang. Okey, jurang KNK. Okey, ini kita panggil jurang KNK, iaitu kekurangan, okey, kekurangan pendapatan negara untuk mencapai pendapatan negara guna tenaga penuh. Itulah yang kita panggil jurang KNK. So sekarang untuk kita mencapai pendapatan negara guna tenaga penuh, kita kena tingkatkan AE. Okey, kita nak meningkatkan perbelanjaan agregat. Katakan ke sini lah. Okey, supaya kita mencapai AE1 dan mencapai keseimbangan DE1 dan kita boleh capai pendapatan negara guna tenaga penuh. Kan? Inilah peranan yang dimainkan oleh dasar fiskal, iaitu untuk menaikkan AE tadi. Yang berapa AE perlu dinaikkan? Kan? Yang itulah yang kita akan gunakan pengganda. Yang penting di sini awak kena tahu bahawa jarak di sini ialah jurang KNK. Kalau jarak di sini ya, AB ni, katakan kita AB, jarak AB ialah jurang lompang deflasi. Okey. Kenapa lompang deflasi? Kerana dalam ekonomi berlaku kemelesetan ekonomi. Kenapa? Sebab Y sebenar yang kita capai lebih rendah dari Y guna tenaga penuh. Maka dalam ekonomi wujud lompang deflasi sebanyak AB. So macam mana kita nak tutup AB? Dengan cara menaikkan AE melalui dasar fiskal. Okey, melalui dasar fiskal. Dan kalau kita nak tunjukkan situasi ini dalam kaedah suntikan bocoran, okey, katakan ini adalah kaedah suntikan bocoran. Di sini WJ, di sini adalah pendapatan negara, ini adalah kosong. Okey, kosong. Baik. Katakan keseimbangan pendapatan negara, katakan keseimbangan pendapatan negara yang asal dia samalah. Okey, kita bawa je. Bawa keseimbangan pendapatan negara yang asal di sini. Kan? Katakan di sini. Okey. Apalah betul sikit. Okey. Ini adalah bocoran, katakan ekonomi 31 S tambah T. Tak boleh katakanlah sebab ekonomi bila ada dasar fiskal maknanya ada kerajaan. Mesti ekonomi 31 lah. Mesti ekonomi 31. Dan ini ialah suntikan I tambah G. Ini keseimbangan pendapatan negara asal dengan pendapatan negara Y.
kan? Dan kita tahu bahawa pendapatan negara guna tenaga penuh di sini, kan? So macam mana dengan meningkatkan dengan dasar fiskal, sudah pasti kerajaan perlu meningkatkan G supaya suntikan bertambah. Kita kena tambah suntikan ke sini. Ni, supaya berlaku keseimbangan di E1 dengan selepas dasar fiskal G1. Dengan andaian langkah yang diambil ialah meningkatkan G sahaja. Okey, dengan andaian langkah yang diambil meningkatkan G sahaja. Tapi kita tak perlu yang di sini lagi. Okey, sebab kita nak tunjuk kepada kamu di manakah lompang deflasi itu. Jadi lompang deflasi adalah di sinilah. Jarak antara ni. Ini lompang deflasi ni. Jarak antara katakan C dan D. CD itulah lompang deflasi. Dan jarak ini pula merupakan sama jurang KNK. Okey, jurang KNK. Kalau dengan menggunakan rajah suntikan bocoran, inilah kedudukan jurang KNK dengan lompang deflasi. Kalau menggunakan kaedah AE sama dengan AS, begitulah kedudukan di mana lompang deflasi dan jurang KNK. Macam tu. Baik. Jadi, lompang deflasi ini kita simbolkan dia sebagai LD. LD sajalah. Untuk kegunaan kita sajalah. Okey, LD. Sebenarnya lompang deflasi ini ada formula dia. Okey. Lompang deflasi. Iaitu sama dengan jurang KNK. Ini sama ada ini ke ini samalah. Jurang KNK bahagi dengan apa? Bahagi dengan nilai pengganda yang kita belajar sebelum ini. Okey. Bahagi dengan nilai pengganda. Sebab itu kita belajar pengganda sebelum ini. Kita nak tahu lompang deflasi itu berapa, kan? Atau kamu dah tahu, jurang KNK pula. Jurang KNK pula, formula dia sama dengan apa jurang KNK? Iaitu sama dengan YF tolak YE. YE itulah Y yang sebenar kita capai. Ataupun suka hati awak lah. Awak nak Y kita kat sini, kita Y saja kan. Ada setengah buku dia tulis Y kosong ke apa ke, sesuai dengan awak. Tapi YF tolak Y kosong wujudlah jurang KNK. Okey. Lepas ni kita akan gunakan gambar rajah yang sebenar lah. Kita akan gunakan contoh yang bernombor. Sekarang ini saya nak tunjukkan kepada awak lokasi di manakah kedudukan lompang deflasi, kedudukan jurang KNK dan formula yang kita gunakan untuk menghitung lompang deflasi dan jurang KNK tersebut. Manakala pengganda kita belajar sebelum ini, simbol dia K, kan? Formula dia ialah 1 bahagi dengan 1 tolak MPC ataupun 1 bahagi dengan 1 tolak sama dengan 1 bahagi MPS. Kan? Boleh. Kedua-duanya boleh kita gunakan. Formula sudah ada. Okey. So, untuk mengatasi masalah ini, kita akan tengok kemudian lah nanti ya. Cuma sekarang ini saya nak tahu dulu. Tajuk kita malam ini ialah lompang deflasi. Lompang deflasi, kedudukannya pada gambar rajah dan langkah-langkahnya kita akan lihat kemudian. Sudah pastilah langkah dia, kita nak naikkan AE ini. Yang ini kita naikkan G. Sebab apa? Sebab dasar fiskal, dasar mengubah G dan T sahaja. Kan? So depend pada kerajaan lah. Kerajaan nak gunakan G sahaja ke atau T ke atau kedua-duanya sekali, itu depend pada mereka. Tujuan kita di sini sekarang, kita nak hitung berapa G perlu dinaikkan ataupun berapa cukai perlu diturunkan. Okey, kita akan lihat nanti. Okey, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.